أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan mudah-mudahan inilah di antara sebahagian daripada taman-taman syurga. Dan kita berdoa dan memohon, moga niat-niat dan amalan-amalan kita malam ini dikira di sisi Allah sebagai amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang soleh, insya-Allah. Terima kasih sebagai pendahuluan kepada pengerusi majlis, pengerusi masjid bersama EJK-EJK-nya, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, kerana sudi untuk meraihkan dan menjemput saya berceramah ataupun berkuliah di dalam masjid ini pada malam ini. Bila kita nak berbicara tentang satu tajuk yang cukup besar, dunia akhir zaman, sebut saja dunia akhir zaman bermaksud kita memerlukan satu ilmu yang bersifat besar, satu ilmu yang bersifat luas, satu ilmu yang bersifat global. Dan kita sentiasa memahami dasar-dasar pengambilan dalil, dasar-dasar pengambilan bukti, dasar-dasar pengambilan hujah-hujah kita dalam setiap mana-mana ceramah ataupun kuliah, tidak lain dan tidak bukan iaitu asas sebagai panutan kita, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bahawa dalam Al-Quran ini ada 3 ilmu bertahap. 3 ilmu bertahap macam mana? Ilmu yang telah lalu, ilmu yang telah lampau ada di dalam Al-Quran. Ilmu masa kini, ilmu masa sekarang pun ada di dalam Al-Quran. Bahkan lebih jauh, ilmu yang mengupas dan menceritakan tentang masa depan juga ada di dalam Al-Quran. Begitulah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai 3 tahapan yang sama. Bila nak berbicara tentang dunia akhir zaman, inilah paksi kita, inilah tonggak kita, inilah dasar kita. Kita gali dan kita ambil melalui panduan Al-Quran, kita gali dan kita ambil daripada panduan sunnah Nabi. Baik,
Dalam Al-Quran sememangnya kita diberitakan, kalau bahasa moden kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara yang asas. Dalam Al-Quran ada konteks tauhid yang kita panggil sebagai aqidah. Dalam Al-Quran juga ada konteks fiqh yang kita panggil sebagai syariat ataupun perundangan. Dan dalam Al-Quran juga ada konteks adab yang kita panggil etika ataupun tasawuf. Walau bagaimanapun, di sana banyak diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita terutamanya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila melihat kepada sentimen dan kecenderungan manusia, manusia hari ini rata suka kepada kisah. Manusia hari ini rata-rata suka kepada bercerita. Manusia hari ini rata-rata suka kepada panduan yang diberikan oleh orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia cukup memahami sifat dan kecenderungan manusia dari sudut itu. Lantas tidak dikecualikan bentuk maklumat dan informasi di dalam Al-Quran, datangnya kisah-kisah para nabi, datangnya kisah-kisah para rasul. Tetapi bila kita meneliti setiap kisah utusan Allah tersebut, pasti ketiga-tiga konteks asas dan utama tadi sememangnya terlibat dan tidak pernah ketinggalan. Baca je kisah Nabi mana, baca je cerita Rasul mana, pasti ada persoalan akidah, pasti ada persoalan hukum dan pensyariatan, dan pasti ada persoalan adab, etika, akhlak dan juga tasawuf. Baik, bila kita susuri dan menganalisa setiap nabi-nabi dan rasul secara mudah, A sampai Z bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada junjungan besar yang terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana sememangnya siap tersedia kepada kita bentuk-bentuk pengajaran, bentuk-bentuk iktibar, bentuk-bentuk isi dan kandungan untuk kita fahami, untuk kita tiru, untuk kita teladani dan untuk kita hadam dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kalau kita hari ini sikap kita bila berhadapan dengan Al-Quran dan kita mengambil kira bacaan Al-Quran terhadap utusan-utusan Allah tadi sebagai pengetahuan am, sebagai pengetahuan umum semata-mata, dia tak ubah sama seperti kita membaca buku-buku cerita yang lain. Tak ubah sama seperti membaca buku-buku sejarah. Tak ubah sama seperti membaca novel dan majalah ataupun jurnal-jurnal penulisan yang lain. Kalau sekadar baca kisah Nabi, baca sejarah Nabi, nak tahu cerita, nak faham cerita, tak payah nak bohong dekat aku, tak payah nak auta dekat aku, cerita Nabi Adam macam ni, macam ni, macam ni. Tak payah nak bohong aku, cerita Nabi Nuh macam ni, macam ni, macam ni. Tak payah nak auta kat aku, cerita Nabi Yunus macam ni, macam ni. Kalau sekadar kita ambil pengetahuan tentang sirah para Nabi dan Rasul, sekadar nak tahu, nak faham jalan cerita, kita masih belum sampai dan muktamad. Sebab di sana iktibar itu yang perlu kita ambil. Kerana sebahagian besar kisah-kisah yang Allah lorong pada akal kita untuk berfikir ini pasti akan berlaku kembali pengulangan kisah dan sejarahnya di masa depan. Anda ingat bila anda baca kisah Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada Nuh dan kaumnya tak akan berulang kembali pada zaman ini? Adakah ketika anda membaca kisah Nabi Ibrahim dan Namrud, kisah tersebut tidak akan berulang dan kembali di zaman ini? Bila anda membaca kisah Nabi Musa dan Fir'aun, adakah anda menganggap bahawa kisah tersebut tidak berulang kembali di zaman ini? Bahkan sebahagian besar kebejatan, sebahagian besar dosa,
sebahagian besar akhlak dan perlakuan umat-umat terdahulu bersama utusan Allah yang namanya Nabi dan Rasul ini pasti akan kembali semula, akan mengulangi sejarah lama untuk ditiru dan diikuti oleh umat-umat terkemudian. Atas dasar itu kita memahaminya dengan begitu baik.